Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Masjid Nombor 1 di Spotify. Ya, kita telah berbincang sebentar tadi ataupun di episod yang lalu tentang pengalaman ataupun introduction kita melalui kehidupan sebagai seorang pelajar madrasah. Mungkin bagi yang siapa yang tak tahu, tadi kita buka lagu antara lagu Anthem Madrasah Wak Tanjung kan Ustazah? Pada zaman saya lah. Pada zaman saya masih pakai lah. Saya masih pakai. Kawan-kawan saya yang mendengar atau alumni Wak Tanjung, saya akan relate lah. Macam mana lagu dia? Madrasah Wak Tanjung Lambang Cinta. Alamak, lirik kena ada lirik kan? Sebab saya tu time kita punya intermadrasah magazine, saya pernah dengar juga lagu ni. Ada lagu apa lagu madrasah Wak Tanjung? Intermadrasah selalu siapa menang? Jangan. Kau kan? Ini serius, soalan serius. Madrasah Junior. Junior selalu. Mabruk tak apa. Kita dah anak pintar. Kita Saya tak berapa ingat. Saya bukannya menang-menang selalu benda ni. Kita Time madrasah. Ustaz ada ke? Ha? Time Ustaz Tak ada kan? Ada tu jarang. Kita macam saya ingat bahas ada syarahan. Oh, quiz, kita sports gitu kan. je. Dah sports Kita dah tau. sports Oh, tau. betul lah, Kita korang. intermadrasah dah Tak ada, sports. saya tak pernah. zaman kita zaman bahas-bahas lah. Ada mana? Zaman Kita pun ada bahas ada juga. Syarahan, bahas quiz. Tapi zaman saya dan zaman Luffy dah start intermadrasah dari situ. Sports. So dalam intermadrasah, kira one of the initiative dekat Singapura ni, bila nak menyatukan madrasah, ada banyak macam cara lah. Mungkin di zaman kita, zaman saya sendiri, dia ada intermadrasah which is sports lah. Kita ada bola, kita ada Ball. sebagainya, semua sports. It's a normal punya ni. Macam kita pada episod kali ni, kita nak kongsikan juga kira the insights of being a madrasah student is not something yang macam rare atau something yang pelik. Sebab mungkin Tak tu common. antara macam apa orang kata stigma masyarakat di Singapura. Macam mungkin masyarakat macam madrasah hafal Quran je, hafal hadis je. Tak ada Memang lain kita kan. hafal juga. Memang kita ada hafal. Cuma bukan itu sahaja. Ha. Kita nak kongsikan. Mungkin Ustazah atau Ustaz Maaz ingin mulakan macam apa antara benda-benda yang Ustaz rasa macam ni stigma masyarakat, tapi actually kita nak kira macam salah ataupun it's not only that. Itu bukan apa yang kita, tu yang apa yang bukan kita sangkakan lah. Okey, pertama sekali being a madrasah student dulu. Kita ada journey kan, journey. Ada kalanya kadang-kadang kita dalam pertengahan tu kita rasa is it the right path kan, apa yang aku nak. Pasal kita pun ada juga bergaul dengan orang luar, jiran ke. Kita tengok sekolah pakai putih rifle, so macam-macam wah kan. Dia keluar je macam Tanjung Priok. Kita jaga nama baik madrasah Islam. Yes, betul. Kita pun Susah nak cuci orang pun. Tengok. tak senang. At the end of the day, kalau kita pada saya madrasah tu tengok apa yang kita nak dan juga apa yang parents nak lah. Yang penting parents mesti sokong perjalanan budak madrasah. Betul. Daripada awal kalau dia dah set standard yang terlalu tinggi, macam nak anak tu jadi ustaz lah, die mesti nak jadi ustazah. Tapi along the way macam dia Lain minat dia lain. minat dia lain, menyebabkan dia rebel dan sebagainya. So saya rasa parents kena accept Redha. dan kena adjust balik approach dia terhadap Expectation anaknya dia. lah. Kisah Azizah nak tambah, ada banyak point. Terus pergi ya. Terima kasih sama As. As always. Tak, saya agree lah macam Saya terkejut. Dia selalu terkejut dia selalu. Okay, selalunya memang stigma macam tadi siapa cakap kalau budak madrasah budak madrasah mesti expectation dia keluar madrasah tu mesti dai-dai kena jadi imam gitu lah kan. Tapi kadang-kadang kita lupa madrasah ni is a school also. So madrasah ni dia tetap sekolah, macam walaupun anak tu dia sekolah madrasah ke, dia sekolah sekular pun, at the end of the day kita kena ingat apa stages in life that dorang lalui tetap sama. Means they are going to go through that teenage life. They are going to go through that kind of needs and wants in their life. So macam Ustaz Maaz kata, kita masukkan anak kita kat madrasah tapi we don't know apa yang dia nak, betul tak? Kita sekarang ni macam sekarang macam anak saya pun, salah satu anak saya dekat madrasah kecil lah, baru primary 1 pun. Tapi macam sekarang ni dia tengah intuit lah, tengah suka hafal, suka belajar-belajar, tapi mana tu alih-alih dia decide nak jadi apa.
Jadi Jadi dancer. Lain. Jadi accounting. Macam dia minat dia alih-alih kat lain ke Yes. nak jadi podcaster. Boleh TikToker. Wallahu alam kan. So macam kita kena ingat juga that kita kena adjust kita punya expectations lah. So dia madrasah ke tak madrasah, pendidikan dekat rumah pun is very important lah. Macam Betul. kalau kita nak anak kita jadi ustaz ke, jadi imam ke, jadi kat rumah pun kita kena consistently help him to grow lah. with the environment. Yes. With Saya rasa mungkin ni saya boleh relate tau. Apa ni, sebab saya ada 3 adik angkat lah yang kira kita jaga. So masa mula-mula diorang tinggalkan kita ni, they were not in school yet. So macam nak applykan sekolah, nak applykan, dapatkan pendidikan tu is very difficult for them. So lebih kepada sedih tak, dia bukan sedih lah, dia tak sedih. tak tahu kenapa hari ni Ustaz Zara punya lagu mesti tu. Perjalanan Okay, tu lah. so kira masa tu kita ada call, kira mak saya dia nak, sebab kita adik-beradik background madrasah. Jadi mungkin dia dah sebati dah selesa dengan pendidikan That madrasah, the culture of the madrasah. background of madrasah. Jadi tapi saya dengan adik saya kita ada, sebab kita daripada aliran madrasah. Bersama bapak saya mereka tak daripada madrasah. Tapi mereka nampak anak-anak mereka, hasil anak-anak mereka daripada madrasah. Tapi bila budak anak-anak ni tinggalkan kita, budak-budak tinggalkan kita, so dia nak masuk madrasah juga. So saya tanya, Dia look up to madrasah, lah. tapi saya dengan adik saya ada perspektif yang berbeza. Kita kata kita kena fikir kenapa nak masukkan dia madrasah. Dia boleh take it ke tidak, pressure can they cope ke tidak. So all this thing little things yang kadang-kadang mungkin kita sebagai manusia terlepas pandang. Mungkin kita sebab madrasah ada hafalan Quran, madrasah ada pelajaran hadis, pada akhlak, itu memang tak boleh dinafikan lah. The only thing is kenapa nak masukkan madrasah, then what is the expectation. And then bila saya duduk berbual dengan mak saya lagi, kita discuss lagi lah. Pernah sampai kira heated lah benda ni, panas antara mak dengan anak-anak dia. So dia macam tak faham, anak aku ni pada madrasah tapi kenapa dia go against that mentality. So kita kata so saya explain kat dia, it's not that we go against, it's just that the circumstances, the situation is pada saya it's okay for them untuk masuk secular school, it's okay for them untuk masuk normal school, and then pendidikan agama tu terangkan kat rumah lah. Betul. So saya cakap dengan mak saya yang tak semestinya dia masuk madrasah dia terus alim ulama. Dia terus expectation dia very high. So saya kata ada juga budak-budak orang yang belajar dekat sekular, tapi akhirnya bila keluar ada juga yang jadi ustaz, alim ulama juga banyak aja sebenarnya kan. Sekarang dah okey lah. Sekarang dah alhamdulillah lah. Jadi bila kita reason out pelan-pelan, and then it's alhamdulillah lah, dan dia dapat terima. Begitulah tuan-tuan Fan. Ada kalanya sebagai seorang anak dengan ibu pun boleh ada perbezaan pendapat. Dia kembali kepada bagaimana kita sebagai anak menghormati ibu bapa kita. Dan betul. kita nak explain dengan cara yang mereka faham. So, ini hasil daripada tarbiyah madrasah lah. Betul. Sebahagiannya daripada asatizah kita yang mendidik kita menjadi insan yang berguna, beradab terhadap orang tua. Amin. Alhamdulillah. Setengah orang dah lari rumah dah. Lagu dia betul-betul feel je. Macam nak Lambat. saya kalau saya boleh faham kau juga, kira ni memang mungkin kita punya parents punya mentality lah dulu. Macam dorang everything dorang buat ada certain expectation. Macam kita yang lebih muda atau anak-anak ni, sekarang kita open to choices. Kita punya kehidupan sekarang kita macam anything kita ada banyak choice. Betul. Macam mereka dulu mungkin diorang macam mestilah kena gini. Madrasah mestilah madrasah. Saya tak nak madrasah pula. Mereka nampak macam madrasah aliran dia Ustaz. Yes. Itu zaman mereka. Zaman kita madrasah pun dah ada options. Even everything ada options lah sekarang. Cuma sebab tu kita nak kena identify dan filter dengan betul-betul fit to that individuals. Not only macam I think macam some parents pun kan, dorang nak anak dorang ke madrasah, dorang
dorang bear in mind that anak dorang tak semestinya jadi ustaz, tapi the reason dorang nak masukkan dorang madrasah is for the safe environment. Betul. Dorang rasa that kalau masuk madrasah, anak-anak sukar nak di-influence of the bad influence. The possibility lower possibilities lah. Yes, dorang rasa that masuk madrasah ni dia punya environment semua Islamic. Kalau masuk luar kan ada macam more possibility that dorang tak akan too Islamic. I don't know, it's all expectations the environment kan? Tak kurang lah. Cuma tu lah, macam kita kena remind ourselves lah that dia madrasah ke, dia tak madrasah pun, tetap yang dekat rumah tu kita kena, the first madrasah memang kena start from home apa. Jadi macam kalau kita nak anak kita tak nak influence yang apa yang kita tak nak tu semua, kita kena start lah. Kita kena ada the root at home. Yes. Mungkin Ustazah Aziza boleh explain, tadi kan Ustazah Aziza pakai word madrasah. So mungkin Ustazah Aziza boleh explain sikit the root word of madrasah tu makna dia apa sebenarnya. Sekolah lah kan. Sekolah kan. Saya nak kena explain. Tak lah, kira kalau masyarakat kita kan, dia word madrasah tu dia selalu relate dengan sekolah agama. Macam saya selalu dengar ataupun saya sendiri experience that, nak pergi sekolah madrasah. So saya sebagai budak madrasah macam, saya nak pergi sekolah madrasah. Bukan madrasah tu sekolah ke? Jadi dalam masyarakat kita tu makna madrasah tu dia akan relate dengan sekolah agama. Dia akan spesifikkan, dia akan fokuskan ke agama. Yes, so which is maksud saya it should be that macam madrasah ni it should be a school. Yes, generalize it lah. Yes. So maknanya macam kadang-kadang orang kita is a culture lah, saya rasa is a culture dah terbiasa kan. Is like madrasah sekolah agama, madrasah sekolah agama. So bila dululah masa saya kecil-kecil kan, saya macam madrasah tu sekolah lah. Habis dia macam sekolah. Tak, mak dia sekolah. So like the differentiate between madrasah agama dengan madrasah. Alhamdulillah kita pun tengok sekarang kira maybe benda tu dah banyak berubah, dah makin baiklah keadaan. Macam how the society dan treats the madrasah student pun dah banyak join with activities yang dengan secular students. Dah banyak platforms tu dorang not only macam terkongkong dengan madrasah circle, tapi banyak juga volunteer work lah, networking together. Kadang-kadang saya tengok bila saya dah keluar daripada madrasah, bila saya dah habis madrasah tu, saya macam budak-budak madrasah sekolah-sekolah Arab, sekolah Islam yang kat Singapura ni, dia orang dapat more opportunity. Like dapat collaborate dengan sekolah luar, dapat volunteer dekat mana-mana, which is to create understanding. Zaman kita itu je lah. Kita sekolah Arabiah mungkin boring kan. Tak ada boring. Best je lorong 13 macam cerita dah dia. Belum lagi. Sekarang tak ada. Tadi bila kita cakap tentang sekolah, kita nasihatkan parents, kita kembali kepada zaman kita lah dulu. Pengalaman-pengalaman. Kenapa kita kongsikan pengalaman? Kerana kita pun nak bilang yang madrasah student pun ada happy life lah. Maknanya normal human being. We had fun. Childhood lah. Yes, betul. Orang kan kita bila keluar je kita macam malaikat, mesti nak bersikap seperti malaikat, tak buat salah. Macam maksum je terus. Tapi kita tak boleh deny lah, memang expectation orang macam sebab tu orang macam daripada madrasah ni kan, dorang punya responsibility ni macam lagi berat pasal of people punya expectation that you daripada madrasah kan, you must be ustaz. You ada certain things yang you kena dah jadi. Tahu pengetahuan, adab dia macam mana. Terlalu awal sangat untuk kita nak carry that responsibility lah. Correct. Mungkin kalau kita dah besar, sekarang dah besar, jadi dah ustaz faham mungkin lah. kita dah Kita dah matang faham kan, dah. pandai Kita bawa faham. nama. Tapi kalau dulu macam too early nak jadi seorang Kita agamawan. lupa yang dorang pun macam seorang yang muda, seorang teenager yang is Expose to yang apa-apa go benda through. yang orang lain expose. Betul. And dorang pun ada kemahuan dorang. Kita lah, kita sendiri bila kita at that age pun kita tahu kita ada that kemahuan nak macam we want to have fun. Fun tu saya tak tahu cara define fine lah, tapi Keluar, yelah macam nak happy, nak enjoy lah. Pernah ada crush dan siapa tu? crush dan sebagainya. Jadi cerita pasal crush ni Ustaz Rofi. Saya tak adalah. Itu. Saya adalah, mestilah ada zaman-zaman apa tu, suka dan sebagainya. Iya. Lagi Mana sound Zaman? Mana? Alamak. Jadi lagi-lagi kita zaman saya tu baru start Facebook. Waktu tu mendengar berapa? Facebook, Mendengar. Tak mendengar 1, mendengar 2. Dia masih Siang tu.
Okay. Belum apa lagi, belum satu. Yalah. Yang kita baru cakap alamak, best saya kira macam dah jadi macam kita sebab madrasah ni kita punya norm kan kita macam that environment. Bila kita dapat opportunity untuk different environment, kita rasa excited apa. Betul. Kan bila macam contohnya sekolah perempuan, bila masuk sekolah yang lelaki macam excited dia macam tapi different. bukan pasal lelaki lah. Yelah, bukan pasal lelaki, kira culture dia lah. Culture dia macam berbeza. Lagi-lagi kalau madrasah macam ni lah pengalaman time budak-budak lah. Pengalaman bila kita ada opportunity macam buat nakal sikit, buat jahat sikit, kita macam dia ada thrill macam thrill lah macam boleh actually kita boleh juga. Bukan kita ni macam dia relate. Betul. Cerita lah sikit. Seram sikit dia cerita ni gini. Okay. Tapi kira masalahnya apa adanya idea is macam memang kita ada certain pelajar atau certain kita circle of friend buat nakal juga. Ada lalui, tapi kita macam ups and down lah together. Dan lepas tu berubah balik. Macam saya paling suka bukan perempuan lah. Saya paling suka, interestingly macam saya suka pelajar yang macam bila zaman dia sekolah semua dia nakal dia dan sebagainya. Tapi macam bila dia dah umur kita sekarang dah 20 lebih, dah macam dah matang, diorang get back to madrasah atau get back to kita lah. Macam dulu kita memang dah kita budak-budak nakal lah. Tapi bila jumpa kita balik macam dah macam dulu sama sekolah, macam still have that connection and still have the awareness of tiba-tiba macam kita dulu dia dah aib dia sendirilah. Tapi bila sekarang macam dia punya interest of nak kembali ke macam the agama punya line lagi kuat dari kita kadang. Macam orang macam kau dah ustaz sekarang macam dia jumpa kita aja. Kau baik apa dah ustaz sekarang dah. Macam aku tak ustaz, aku biasa je lah. Tapi macam actually diorang yang macam saya tengok diorang tu macam lagi yang masya-Allah lah, walaupun diorang ditest dulu dengan benda-benda yang tak baik, tapi still get back to the root of being a madrasah student. Saya tu antara saya boleh cakap mungkin barakah, kelebihan barakah doa-doa sebab kita di madrasah kita doa guru-guru ni yang something. Macam tu saya pernah dengar kira di madrasah Junid lah, kita doa, kita selalu diajar guru-guru punya doa ni macam once kau dah masuk madrasah je, kau macam the whole life you are so called like protected. Sebab dalam doa kita di akan ada doa yang macam doa untuk di siapa yang pernah belajar di madrasah ni, siapa yang pernah membantu di madrasah ni. So setiap hari kita didoakan. So macam this is macam sebab tu macam at one point of kita punya life mesti kita macam walaupun kita macam ni kita punya background, at one point kita punya life mesti kita tersedar and patah balik ke whether you realize it or you don't yes. Doa yang kita baca kan, semua sekolah baca ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Ingatkan lah macam kira-kira sini dah baca tau. Tapi memang betul lah of course bila saya dah habis sekolah, dah start bekerja semua, parents saya cakap aku dari macam semua cerita semua macam sebenarnya. Dia cakap the reason kenapa dia masukkan madrasah is because untuk anaknya is because of dia tahu kalau satu hari nanti kalau anaknya untuk dia terpesong ke arah lain, dia akan datang balik. Dia akan patah balik. Dia ada that, dia kata dia ada that root dia, kelebihan dia yang macam mana pun satu hari nanti dia ada, sebab dia kata dia dah berikan segala-galanya. And then dia tawakal kepada Allah. Lepas tu nanti dia akan patah balik dia akan somehow dia akan patah balik lagi. Sebab dia macam ada dah nurture dia tu bila kecil tu dia dah dapat that dia ada missing piece yang dia akan patah balik tu. Saya alamak, I can so relate to that actually. Sebenarnya saya dekat sekolah dulu kan, especially sekolah yang saya dah 10 tahun tu kan. Saya budak nakal jugalah nak cakap. Ustazah ni sebenarnya dulu pun nakal juga. Sebab tu sekarang ustazah jawab semua jadi pasal ustazah faham. Ustazah from there. Tapi yelah macam nakal lah, selalu kena panggil pergi office pasal naughty, pasal banyak berbual, pasal merayap lah, you know, pasal all these kind of things lah. So kalau sampai sekarang kalau saya jumpa kawan-kawan saya yang daripada sama sekolah kan, diorang mesti akan ingat kau lah nama kau selalu kena panggil dulu dekat office. Saya popular, tapi popular pasal sebab yang itu. Selalu nama kena yang jalan tak juga, tu bukan Aljunied. Okey tak. Lavender ke Bishrut lain kokot. Saya dulu pernah kena marah sampai kena threaten tau, nak kena berhenti sekolah. Pasal apa? Nak tahu tak pasal apa? Kenapa? Pasal saya langgar satu peraturan sekolah, iaitu saya telah memakai stokin yang ada brand. Itu je. Sekolah.
Lagi sikit nak kena buang dah nak kena dah kena threaten. Berapa banyak kali tu dah pakai? Sekali je. Taklah, saya pakai hari-hari. Sekali satu kali spot check hari-hari. Sekali terus macam kena threaten. Telefon mak semua. Pasal that's why saya kata Al-Sagaf Al-Mak. Tapi dah cakap kan tadi kan. Dia memang strict, the rules. Kita tak boleh nafikan memang ada certain sekolah pun walaupun bukan madrasah memang ada certain sekolah very strict with the rules apa. Semua kena seragam, bag pun kena daripada mereka. Bag kita pun seragam. So sampai sekarang. Anak saya macam itu lah. Sampai sekarang bag madrasah masih yang tu Tak madrasah tapi mesti hitam. Masih hitam. Tak boleh taruh keychain yang betul. Tak boleh colourful. Tapi like I say even though ustazah-ustazah ni pun yang kalau saya jumpa pun dia akan kenalkan saya dengan ni Azizah ni yang tu yang ini tu tapi I don't know, I still feel that there is barakah lah. Macam there's a reason kenapa Allah SWT choose madrasah untuk saya. Bukan saya yang choose, daripada saya yang nak. Kenapa ditetapkan tempat tu madrasah? Because at the end of the day dia ada that kind of safe environment dekat dalam madrasah tu. Macam doa, mungkin macam Ustaz Lutfi cakap, doa yang kita baca everyday, walaupun kita realize it or not, doa tu lah yang mungkin selamatkan. Who would have thought that I would be working as an asatiza today to help the younger ones, you know. Sebab doa tu kan sampai sekarang budak-budak masih baca di madrasah. Betul. Part of the doa is untuk alumni. Part of doa untuk siapa yang pernah belajar di madrasah tu. Itu semua relate semua kita dapat Maghfir liman ansha'a hadhil madrasah wa asasaha wa amaraha tasaddaq alaiha wa adama fiha wa wadidi. So mungkin yang macam Ustazah Azizah cakap Allah choose, okay. Lepas tu dalam ini saya share lah. Adik saya hampir-hampir tak dapat madrasah. Dia hampir-hampir tak dapat madrasah tau. So Primary 1. Jadi memang mak saya masa tu dia dah down sangat. Dia memang dia nak anak dia masuk madrasah, and dia dah apply pun sekolah Head Girls Primary School. So and bila satu hari sebelum start sekolah, madrasah Al-Sagaf call and katakan masa tu adik saya ada dalam waiting list. Jadi mak saya memang penuh harapan lah. Dia kata tapi kalau memang ni memang dia kata memang dah bukan jodoh untuk sekolah tu, memang dia redha lah. So bila betul-betul bila one day before sekolah, madrasah Al-Sagaf call kata ada tempat kosong. So adik saya dapat masuk. Adik sekolah Al-Sagaf adik saya suruh sekolah Al-Sagaf, lepas tu dia berpindah ke madrasah Rabiah. Ya. So daripada situ is Macam mana dia pindah? Dia ada sebab lah kenapa dia pindah. Ya, tak ada. Hati saya dah Al-Sagaf sekarang. Tak tahu kan. Parents Al-Sagaf. TBL. Tu lah. Bini pula isteri Al-Sagaf. Anak Al-Sagaf. Hari ni Al-Sagaf macam hot. Topik Junid Al-Sagaf tak boleh dipisahkan. Didoakan oleh. Betul. Tengok je sama. So tapi memang is something yang siapa yang kat dalam madrasah tu memang Allah dah tetapkan lah. Memang rezeki masing-masing lah. So who have know yang adik saya tu dapat masuk nak dekat ke one day before. So kalang kabut lah. Nak beli buku, nak beli baju, nak beli macam-macam. So memang rezeki lah. Lagu sedap lah. Okey dah. Terima kasih Ustaz Mas. Feeling betul saya. Itulah cukup lah. Feeling pasal. Jadi terima kasih juga kira at the end of the day untuk parents mungkin yang tengah nak datang, tengah akan apply nak datang pula. Akan apply for anak-anak. Mungkin Ustazah dan Ustaz Mas ada pengalaman experience. Apa macam nasihat Allah. Yang baru lagi. Apa tu preparation for the students, for the parents especially daripada segi spiritual mentality yang patut ditetapkan, ideal mentality lah maybe. Betul. Pertama sekali parents sekarang lah we talking about modern parents. I think diorang punya expectation lagi tinggi. Apa yang diorang nak daripada madrasah tu tinggi. At the end of the day, sekolah madrasah itu ialah untuk mempelajari agama. Kemudian dia punya target dia bukan untuk menjadi academic excellence lah. Itu memang satu hal kita nak. At the end of the day is about akhlak kita. Kita nak melahirkan insan yang cemerlang dunia dan akhirat. Insan yang berakhlak. I think itu je dah menjadi satu success indicator lah. Kalau saya tengok kawan-kawan saya yang even tak make it sampai habis pun, bila mereka kembali ke sekolah, guru-guru happy lah diorang punya akhlak. Pasal akhlak dia. Sebab ada adab dengan akhlak. Adab. Betul. So untuk currently anda lagi ada banyak choice. Anda madrasah dan sekarang susah nak masuk madrasah. Maknanya when you want to masuk madrasah, so commit to it lah.
Yes. Dia dah dapat masuk tu betul-betul all out. Kira Betul. enrichment dia punya nak kena belajar. Sebelum masuk madrasah dia dah kena belajar macam-macam kan. Betul. Pre-entrance bridging Yes. program apa-apa. Susah dengan saya kira try to manage the expectation and also bila dah masuk tu kira commit betul-betul lah. Commit, yes, Kira and support madrasah. Yeah. Support. Yes. Support Jadi madrasah. parents support group. Yep. tak semua madrasah dia punya kekuatan financial dia kuat lah. Betul. So kalau anda pilih madrasah yang kurang, maknanya anda sebagai parents pun Yes. bantu. Kita kena bersama. commit, betul lah. Ustaz cakap betul. Commitment tu is very important from parents side pun. Kalau sekolah Saya- nasional, kalau sekolah nasional mereka banyak alumni. Jadi kalau yang ni perlukan parents juga bantu. Betul. Ya, Ustazah Azizah? Kalau saya Parents lah. anak saya barulah saya baru jejak ke zaman madrasah untuk anak, faham tak? Adalah parents lah As a parent, pasal anak saya baru primary 1, alhamdulillah yang pertama ni dapatlah ke Madrasah Wak Tanjung juga, tak lari Madrasah Wak Tanjung. So saya balik kepada madrasah. Saya pulang ke madrasah. Terima kasih. So memang yes, macam Ustaz Muaz cakap komitmen tu Tak boleh is terima. komitmen tu is very crucial. Macam dia baru primary 1 kan, and there's a lot of things that he needs to upkan lah. Macam kita kena consistently help him dengan homework yang diorang bawa balik, dengan expectation from the school also, and as a parent, itulah kita kena kasih commit lah. So anak saya yang the second one insyaAllah akan ambil pre-entrance lagi this year. Doakan ya yang terbaik. InsyaAllah. Tapi InsyaAllah. cuma itulah saya dah letakkan mind yang whether anak-anak kita ataupun siapa-siapa je lah, dia daripada madrasah, dia masuk madrasah ke dia tak pernah pun, at the end of the day memang kita nak kena terapkan lah daripada kat rumah tu. Nak kena terapkan, and dia daripada madrasah ke dia bukan madrasah ke, at the end of the day dia punya akhlak tu yang important. Dia jadi orang yang bagaimana. Kalau dia pandai, dia cemerlang dari segi akademik, tapi akhlak dia kurang pun kita tak nak macam itu kan. Kita at the end nak dia orang yang baik kan. Macam saya ada saudara saya, semua bukan daripada madrasah. Mak bapak bukan daripada madrasah. Anak-anak dia pun satu je daripada madrasah. Tapi diorang punya akhlak, budi pekerti, cara diorang, bila kita gather hari raya ke apa, cara diorang talk to people apa semua is masya-Allah, and they are like the the role model dekat dalam family kita. Macam kau dah besar, jadilah macam abang ni. Kau tengok dia, lembut dia Walaupun berbual. bukan madrasah. It means mungkin pendidikan daripada rumah tu yang start first lah. Yes, kat rumah bahasa macam saya tengok macam pakcik saya ni, dia rajin solat solat jemaah dekat rumah dengan anak, rajin check ngaji anak-anak. Walaupun dia bukan ustaz pun, tapi like the basic the basic principles ni dia hold lah dekat dalam rumah, and dia selalu talk. Dia selalu ada, dorang macam mana tahu, every week Usrah gitu. ada usrah. Wow, masya-Allah. Macam every week mesti nak keluar makan together. You free, you not free, I know you're busy kan dengan free your live time kan. lah. Satu minggu sekali je, jom kita pergi makan. So every week kat Instagram diorang nanti mesti ada. Itu sekarang, quality time lah. Sampai sekarang. Masya Allah. Anak dia dah besar dah paling tua, Bayi Zahra kot. Oh ya. Oh. Macam every week diorang kena ada that. The family time pun is important untuk kita mendidik anak kita. The quality time kita ada dengan anak kita tu semua play a very important role lah. InsyaAllah. Kalau saya boleh summariskan, kira support daripada family sangat important as a parents bila nak embarkkan anak-anak ke madrasah, commitment, and also manage your expectation. Betul. Dan juga at the end of the day, is dekat rumah tu macam mana, pendidikan kat rumah, support system kat rumah yang akan membawa seseorang individu ataupun student, anak tu menjadi apa yang kita inginkan lah, bukan sahaja di madrasah. Dan sebab at the end of the day memang madrasah pun kita nak dapatkan that barakah dia pertama sekali, dan juga kita tahu yang doa yang kita perlukan bila kita dah besar dan sebagainya. InsyaAllah saya rasa itu saja untuk episod kali ini. Terima kasih kerana mendengar. Sekali lagi ulang. Terima kasih. Dah dapat.
Itu je. Kita tengah tunggu lagu sebab tu lambat sikit. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi Ustazah Azizah dan juga Ustaz Azahra untuk berkongsi sama cerita-cerita dan juga pelajaran. Thank you for having Terima us kasih. also. Terima kasih. Pleasure Cuma is tidak ours. serik untuk join kita dan share kepada kita listeners pelajaran dan juga pengalaman sebagai seorang madrasah dan juga sebagai parents madrasah di Singapura. Kita mengharapkan podcast ini dapat memberi inspirasi kepada semua yang mendengarnya dan juga terus berkongsi sama untuk rakan-rakan, mungkin adik-beradik kita yang ingin masukkan anak-anak dia ke madrasah. Mungkin podcast kali ini boleh jadi konten yang baik untuk mereka, insya-Allah. Kongsikan kepada kita topik-topik yang menarik di Instagram kita Media Istighfar dan juga Facebook Al Istighfar Mosque agar kita dapat berkongsi sama di podcast The Talking Dome. Itu saja untuk episod kali ini. Terima kasih kerana selalu mendengar podcast Masjid nombor 1 di Spotify, The Talking Dome. Kita jumpa di episod lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dun, dun, dun.